Report unusual behavior. Barricade your homes. Avoid all contact with infected individuals. Wait for official instructions. Wait my ass. Kill all sons of bitches. That's my official instructions. This used to be a nice neighborhood. This is some grim shit we got ourselves into. Who the hell puts an evac station up 30 flights of goddamn stairs? Come on, Coach. Maybe the helicopter. Maybe it's made of chocolate. Hey, where is everybody? Hello? Oh, this is not happening. Anyone here? This is not happening. This is not happening. Aren't they supposed to be saving our asses? Looks like there's been a change of plans. Stop the bombing run! It's got me! Hang on! Holy shit. Hey, kill all sons of bitches, right? I have not come this far to die now. Need some help! Get it off! Get it off! Get it off! Get it off! Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya Casey kembali bertugas pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Pendengar Ria 897, ingatlah setiap kisah yang bakal saya ketengahkan dalam rancangan ini anggaplah sebagai hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah percaya dan jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan.
Saya akan terus berkongsi kisah yang pertama. Kalau anda sudah bersedia, kita mulakan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897, kisah yang pertama yang ingin saya bacakan pada tengah malam ini. Ini adalah kiriman email datang dari seorang pendengar yang bernama Hatta. Hatta berkongsi ketika peristiwa ini berlaku, beliau sedang berlari-lari anak dan kisah ini berlaku di sebuah tasik ataupun sebuah reservoir yang dikatakan tempat ini dah pun banyak meragut nyawa. Dan kalau saya tidak beritahu pun anda tahu tempatnya, reservoir manakah yang dimaksudkan oleh Hatta, di mana pada waktu itu dah banyak meragut nyawa. Ada yang mati, jumpa terapung-apung di reservoir tersebut, dan banyak lagi perkara-perkara yang berlakulah tentang kematian di reservoir yang dikatakan di sini. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Hatta, saya pada waktu itu dah lebih kurang 2 minggu saya tidak berlari-lari anak kerana saya sibuk dengan tugasan, dan dah 2 minggu saya tidak berlari-lari anak. Saya rasa badan saya ini amat berat sangat-sangat, dan saya memang suka jogging ataupun berlari-lari anak, dan lazimnya kegiatan berlari-lari anak ini akan saya lakukan pada waktu malam, iaitu sekitar jam 9 sampai pukul mungkin 11 malam. Kadang-kala 9 sampai 10 malam, dapat sejam pun jadilah. Jadi pendengar Misteri Jam 12, kata Hatta, pada malam tersebut beliau ni hanya mampu keluar rumah untuk berlari-lari anak di kawasan reservoir yang telah pun menceritakan, mengkabarkan banyak berita kematian dekat reservoir tersebut. Saya yakin pendengar Singapura kenal dengan reservoir disebutkan oleh Hatta ini. Dan mungkin kalau yang tidak, yang di luar Singapura, memang benar banyak kematian telah pun dilaporkan di akhbar. Ada yang beberapa badan telah pun dijumpalah mayat yang terapung di atas permukaan air reservoir tersebut. Ada juga yang mati dekat tepian reservoir yang disebutkan oleh Hatta. Kembali pada kisah Hatta. Jadi pada malam tu beliau hanya mempunyai masa lapang sekitar jam 11 malam. Itu pun selepas melakukan satu perkara, dan dia rasakan dah 2 minggu tidak berlari-lari anak. Dia ingin sangat-sangat nak teruskanlah ini kegiatan sihat. Jadi saya keluar rumah sekitar jam 11 lebih malam. Lalu apa yang berlaku? Saya pun, katanya Hatta, setelah itu saya katanya pergi ke reservoir yang disebutkan ini dan mula sesi lari-lari anak saya. Pendengar Ria 897, apa yang dikongsi oleh Hatta pada waktu itu, ketika saya mula nak berlari ni, saya turun daripada bukit, daripada atas bukit saya turun ke bawah dan nak mula berlari-lari anak. Yang membuat saya terperanjat apabila saya ternampak ada kelibat dari jauh kisi. Jarak dari mana saya berdiri dengan kelibat tu, saya rasa lebih kurang dalam 800 meter hingga 1 kilometer lah. Jaraknya daripada saya berdiri dengan saya nampak susuk tubuh sedang berjalan dari jauh menuju ke arah tepian reservoir, di mana saya baru sahaja mula nak berlari pada malam yang disebutkan itu. Pendengar Ria 897, dalam hati saya berkata, kata Hatta, ya Allah, takkanlah ada lagi orang nak bunuh diri dekat sini. Dalam hati saya dah berkata macam tu. Jadi daripada saya nak jogging ni, nak mulakan berlari-lari anak, saya berdiri dan memerhatikan apakah yang dilakukan
oleh susuk tubuh yang berjalan sampai dekat betul-betul tepi reservoir tu. Dia berdiri agak lama. Pada waktu itu saya tidak bawa telefon bimbit. Hanya saya bawa bersama, ya, katanya di sini saya hanya bawa bersama adalah mini iPod saya yang saya gunakan untuk mendengar muzik ketika saya jogging. Jadi saya pun tak ada peluang nak ambil gambar, tak ada peluang nak telefon teman saya. Saya hanya memerhatikan dari mana saya berdiri. Susuk tubuh itu lama-kelamaan bergerak dan terus saya dapat lihat dia macam masuk ke dalam air, berjalan semakin lama semakin tenggelam. Saya terperanjat kisi. Saya terkejut sangat-sangat. Bila saya pusing dekat belakang, ada beberapa kereta sedang lalu. Saya naik balik ke atas bukit. Dan menuju ke arah tepian jalan main road yang ada berdekatan dengan reservoir yang saya nak mula berlari-lari anak pada malam tersebut. Kisahnya akan saya sambung selepas ini. Anda tunggu, jangan ke mana-mana. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/Soul Renovation. Laman kami soulreno.com.sg. Ria 8997 MM. Baik pendengar Ria 897, kita kembali pada kisah yang dikirimkan oleh Hatta. Jadi anda dah faham Kisah Hatta menceritakan tadilah kita imbas kembali. Bila dia sampai di kawasan reservoir, dia ternampak susuk tubuh jaraknya agak jauh, lebih kurang 800 meter hingga 1000 meter ataupun 1 kilometer jauhnya. Seperti kelihatan ada seseorang jalan turun perlahan-lahan memasuki reservoir di tempat dia nak berlari-lari anak. Dia tidak teruskan, malah dia memerhatikan susuk tubuh tersebut. Lama-kelamaan susuk tubuh itu terus masuk ke dalam air depan matanya sendiri. Dan inilah yang dilakukan oleh Hatta pada malam yang disebutkan. Bila saya nampak dari jauh susuk tubuh itu turun ke bawah, saya dah naik cemas. Ya Allah, ya Tuhanku, takkanlah ada orang lagi nak bunuh diri? Tak cukup ke dengan berita tentang orang mati yang dilaporkan, kata Hatta, yang berlaku di sungai, di reservoir di mana dia sedang berlari-lari anak pada malam itu. Hatta menceritakan, saya terus lari naik ke atas bukit, pergi ke tepian jalan. Saya nampak teksi sedang lalu, saya tahan. Teksi berhenti, buka pintu, saya cakap dengan Pakcik Melayu. Cik, Assalamualaikum. Cik, ada kecemasan, tolong cik. Kenapa dengan kau? Pakcik ni kira macam takut pun ada dengan saya. Cik, ini cik, saya nampak ada orang cik masuk reservoir nak bunuh diri lagi. Pakcik tu pun istighfar. Astaghfirullahalazim, lagi sekali, kata pakcik tu. Cik, tolong cik, telefon polis cik. Saya tak ada handphone cik. Saya tengah nak jogging, saya tak bawa handphone. Pakcik, okey. Pakcik tu pun keluarkan telefon kesir polis. Dan saya dengan pakcik tu sementara tunggu polis. Pakcik letakkan kenderaan di tepi jalan, tekan hazard light, dia keluar dengan saya, berjalan menuju di tempat yang mana saya nampak ada susuk tubuh turun ke bawah. Pendengar Misteri Jam 12, bila tengah jalan, pakcik tu tanya, kau nampak kat mana? Kat situ cik, kat ujung tu. Jalan. Bila sampai dekat depan, saya tengok kiri, tengok kanan. Mana mayat ni? Mana orang ni? Takkan dia lari ni atas balik ni? Dan saya perhatikan lagi. Pakcik tu tanya, betul kau nampak kat sini? Betul cik, saya nampak dia masuk badan dalam air sampaikan dia hilang. Pakcik cuba periksa lagi.
dah tak nampak. Kemudian pakcik tu cuba suluh lah kiri kanan dekat atas lantai. Aku tengok kat kawasan ni tak basah pun. Kalau dia masuk dalam air, baju dia mesti basah. Kalau dia naik atas dan lari, lain macam aja. Polis pun sampai. Jadi saya pun beri statement pada polis tersebut. Dan daripada saya nak jogging, saya terpaksa batalkan niat saya, terpaksa beri statement. Polis telah pun mengerahkan seseorang datang untuk periksa tempat tu. Dan ada juga 2 penyelam masuk ke dalam untuk cari. Dan tidak jumpa pun jasad yang saya nampak dari jauh. Pendengar Misteri Jam 12, beberapa hari kemudian, saya dengar ini telah pun mendapat update daripada seorang teman mengatakan ada seorang yang sedang berlari anak pada satu malam tu, nampak ada orang masuk ke dalam air dan badan orang tersebut yang dilihat dari jauh tu hilang entah ke mana. Sejak hari itulah saya tahu, kalau setiap kali kita nampak benda ni berlaku, buat bodoh sudahlah. Sebabnya kadang-kadang yang kita nampak tu bukan orang yang sebenar, tapi makhluk jin yang menyerupai manusia dari jauh dan ingin mencemaskan keadaan. Sejak hari itu saya dah tak lagi jogging di tempat yang sama. Malah saya takut Casey nak berada di sana. Kalau ya pun saya nak jogging dekat luar, saya gunakanlah saja di tepi jalan tu, berlari-lari anak sekeliling kawasan Bedok Reservoir dan pulang ke rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dari kisah yang pertama daripada pendengar kita bernama Hatta yang berkongsi pengalaman ketika dia nak berlari-lari anak di salah sebuah reservoir di Singapura. Baik, kita terus dengan kongsi pengalaman yang diceritakan. Jadi adakah anda rasa Hatta nampak tu? Sebabnya Hatta kata sebelum ni berita tentang terdampar sebelum ni lah seperti yang anda tahulah, Hatta kata berita tentang ada orang mati mayat yang dijumpa dekat reservoir tu memang dia dah tahu, tapi pada malam tu dia nampak lagi seperti ada orang masuk ke dalam reservoir dan bila polis datang, pihak berkuasa datang untuk periksa, benda tu hilang dan tak dapat dikesan. Adakah yang dia nampak tu benda-benda orang ataupun benda tu mungkin dah tenggelam dan tak dapat mungkin dicarilah, bagaimana agaknya. Saya akan teruskan kisah selanjutnya. Yang ini agak seram sedikit pengalaman yang diceritakan. Apapun jua, ingat Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Kisah yang menyeramkan ini, wah, ini kiriman daripada seorang pendengar. Kita akan kembali selepas pesanan berikut ini. Anda terus bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor. Kedai elektronik membeli satu kamera, letakkan di luar rumah supaya dapat merakamkan siapa yang meletakkan barang tersebut. Setakat ini belum ada lagi yang tertangkap, tapi saya harap-harap itu hanyalah satu gurauan sahaja. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baiklah saudara, setakat di sini Casey dapat menemani anda. Saya jumpa anda minggu hadapan. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan MJ12. MJ12 akan diteruskan dengan rancangan ulangan oleh DJ Harry Boy. Mungkin ialah tempoh hari Harry Boy ambil alih tugas saya. Ada yang mungkin macam-macam lah pendapat pandangan yang berbeza yang diberikan. Jadi ada sebaiknya diberikan rancangan ulangan. Itulah, patut kita beri peluang lah pada orang mungkin mencuba. Bukan senang nak kendalikan MJ12. Ia memerlukan masa yang agak lama untuk sesuaikan diri dan untuk biasakan diri. Jadi harap maklum, MJ12 akan diteruskan dengan rancangan ulangan bersama dengan Airy Boy. Saya jumpa anda minggu depan, iaitu hari Selasa. Dan apapun, terima kasih kerana sudi bersama kami Ria 897 FM. Terima kasih pada pengirim-pengirim yang telah pun berkongsi pengalaman anda pada malam
malam ini ya. Niat di hati nak baca lagi kisah, tapi dah masuk 2-3 minit pagi ni. Burung tiung makan betik, saya balik pun cantik. Terima kasih dan selamat pagi. Bye-bye. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/Soul Renovation. Laman kami soulreno.com.sg. Ha 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 ha.